Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami yang terdiri daripada Huzaifah bin Syamru, Muhammad Khairul Azri bin Yusran dan juga saya sendiri Muhammad Nu'man bin Maisah akan membentangkan mengenai tajuk pergaulan antara lelaki dan wanita dalam masyarakat, memberi salam antara lelaki dan wanita dan juga memberi salam antara Muslim dan juga bukan Muslim. Seterusnya. Baik, yang pertama sekali kami akan membincangkan mengenai pengertian pergaulan. Pergaulan daripada bahasa Arab bermaksud ikhtilat yang berasal daripada kalimah khalata yakhlutu khaltan yang bermaksud bercampur. Maksud pergaulan ataupun ikhtilat tadi ia juga membawa maksud bergaul atau bercampur antara lelaki dan perempuan ajnabi, iaitu perempuan yang sah dan harus dikahwini di satu tempat yang berlaku dalam bentuk pandang memandang dan perbualan di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adapun pergaulan yang berlaku antara 3 orang atau lebih, mana pergaulan itu yang bermaksud ada interaksi lah antara 3 orang atau lebih, dan kalau 2 orang maka dia tak jadi pergaulan, dia jadi khalwat. Seterusnya, hukum pergaulan dalam Islam. Hukum asal pergaulan antara lelaki dan juga lelaki perempuan dan juga lelaki ajnabi ialah harus nikah. Hukum asalnya adalah haram. Tetapi ini pengharaman ini tidak didasarkan dengan nas ataupun dalil yang jelas. Kemudiannya pengharaman pergaulan antara lelaki dan perempuan ni ialah kepada hukum lain yang dikhususkan bagi kaum wanita yang mana terlibat dengan unsur-unsur pergaulan antara perempuan dan juga ajnabi. Dalam pergaulan ni, antara perkara pertama sekali yang dititik beratkan dalam Islam ni ialah aurat. Seterusnya, yang pertama akan membincangkan mengenai aurat antara lelaki dan juga wanita. Aurat berasal daripada perkataan Arab aurah yang bermaksud keaiban. Menurut istilah fiqh, aurat ini ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan. Dinamakan aurat ini kerana mendedahkan tubuh badan itu atau melihat tubuh badan seseorang adalah sesuatu yang tercela. Aurat ialah bahagian yang menjadi aib pada tubuh badan yang wajib ditutup dan juga haram untuk dilihat oleh orang lain. Dalil menutup aurat ni antaranya ialah surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang jahiliah pada zaman dahulu, dan dirikanlah solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan darimu wahai Ahlul Bait, dan hendaklah membersihkan kamu sebersih-bersihnya daripada segala perkara yang keji. Seterusnya ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 59 yang bermaksud, wahai Nabi, suruhlah anak isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita yang beriman agar melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh tubuhnya. Yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali. Maka mereka tidak akan diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, had aurat. Had aurat mengikut mazhab Syafi'i, antara aurat lelaki ialah antara pusat dan juga lutut. Manakala aurat bagi perempuan ialah meliputi seluruh anggota tubuh badan mereka kecuali muka dan juga dua telapak tangan. Kemudiannya aurat lelaki sesama lelaki dan juga perempuan sesama perempuan adalah antara pusat dan juga lutut. Dalilnya, seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lain, demikian juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Tidak boleh dua orang lelaki berada atau bertidur dalam satu selimut, dan demikian juga dengan wanita dilarang berbuat demikian. Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Seterusnya, aurat antara mahram. Mahram ni ialah bermaksud orang yang haram berkahwin dengan kita. Mahram bagi wanita ialah mereka yang boleh memandangnya, berdua dengannya, melakukan safar ataupun perjalanan bersama wanita itu, dan juga diharamkan bernikah dengannya untuk selama-lamanya dengan sebab
fitrah yang menjadikan seseorang itu mahram kepada seseorang wanita. Asasnya aurat seorang wanita dengan mahramnya adalah antara pusat dan juga lutut. Tetapi Islam ini adalah agama yang indah. Jadi menutup bahagian-bahagian tertentu yang boleh menaikkan syahwat lelaki maupun mahram sendiri adalah lebih baik dan dapat menjaga maruah seseorang Islam. Seterusnya, golongan yang menjadi mahram kepada seseorang perempuan ada banyak. Iaitu kita boleh lihat dalam senarai itu, yang pertama ialah suami, seterusnya bapa kandung dan juga bapa mertua, kemudiannya anak lelaki dan anak lelaki suaminya ataupun anak tiri, atau anak isteri bagi suaminya, sama ada isteri itu masih hidup atau telah bercerai atau meninggal dunia. Tetapi bukan daripada anak bekas isteri suaminya dengan suami yang lain yang dikahwini setelah bercerainya dengan suaminya. Kemudiannya saudara lelaki, sama ada adik atau abang, seibu sebapa, atau seibu sahaja atau sebapa sahaja. Seterusnya, anak lelaki kepada saudara lelaki, iaitu anak saudara lah. Dan juga anak lelaki kepada saudara perempuan. Seterusnya, wanita Islam yang berakhlak, hamba lelaki yang dimiliki oleh seseorang perempuan itu. Kemudiannya, pelayan lelaki atau khadam atau hamba yang sudah tidak ada syahwat kepada wanita. Kemudiannya, kanak-kanak lelaki yang bukan mahram, yang belum memayyiz. Seterusnya, anak lelaki susuan, bapa susuan, saudara susuan, dan juga anak susuan yang lain lah. Dan yang terakhir sekali ialah menantu. Seterusnya. Seterusnya akan membicarakan mengenai bersentuhan kulit. Hukum bersentuhan kulit antara lelaki dan juga perempuan ni adalah haram. Dalilnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya dicucuk kepala salah seorang daripada kamu dengan jarum daripada besi, nescaya itu lebih baik buatnya berbanding dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya ataupun yang bukan mahram. Kemudiannya contohnya haram bersentuhan ketika latihan silat, melainkan ada darurat lainlah seperti wanita yang diserang oleh musuh berjantina lelaki dengan sebab untuk mempertahankan diri. Jadi hukumnya jadi harus untuk dia mempertahankan diri. Tapi kalau untuk latihan tidak boleh. Seterusnya, yang ketiga, larangan berkhalwat dan bermusafir tanpa mahram. Perempuan ni dia dilarang untuk bermusafir bersendirian tanpa mahram dan dilarang untuk berkhalwat ataupun berdua-duaan dengan lelaki ajnabi, iaitu lelaki yang sah untuk berkahwin dengan perempuan tersebut lah. Dalil daripada hadis Nabi, perempuan tidak harus bermusafir kecuali ada bersamanya mahram, dan lelaki tidak harus masuk ke dalam rumah seorang perempuan itu kecuali ada bersamanya mahram. Seterusnya, dalil juga, lelaki tidak harus berkhalwat dengan perempuan kecuali bersamanya mahram, dan tidak harus bermusafir ataupun pada ketika itu menunaikan haji kecuali bersama dengan mahramnya. Kesimpulan daripada dalil yang dua dalil di atas ialah pergaulan antara seorang perempuan dengan seorang lelaki yang bukan mahram adalah diharamkan menurut Islam. Kemudiannya oleh sebab khalwat ataupun berdua-duaan antara wanita dan juga lelaki bukan mahram ini diharamkan, maka pergaulan antara wanita dan lelaki bukan mahram adalah juga diharamkan. Kemudiannya, wanita tidak haram berkhalwat dengan lelaki mahram kerana darurat, maka wanita juga tidak haram bergaul dengan lelaki mahram atas alasan darurat. Maksudnya di sini kalau kata bukan dengan sebab darurat atau keperluan yang mendesak, jadi tidak bolehlah untuk berkhalwat atau berdua-duaan antara lelaki dan juga wanita. Kalau ada pun macam interaksi lain, maka ada perbincangan yang lain lah. Okey, seterusnya. Yang keempat ialah hukum perempuan solat jemaah di masjid. Okey, secara asalnya, hukum solat berjemaah di masjid ini adalah amat digalakkan bagi kaum lelaki dan kurang digalakkan tidak digalakkan bagi kaum wanita. Ini kerana wanita lebih afdal
untuk solat di rumah berbanding solat berjemaah di masjid. Tetapi wanita itu tidak haram untuk solat di berjemaah di masjid, tetapi hukumnya adalah harus untuk solat berjemaah. Dalilnya ialah hadis Rasulullah yang dalam sabdanya yang melarang wanita dihalang ke masjid dan menyatakan rumah lebih afdal bagi mereka. Jika seorang wanita itu untuk solat berjemaah di masjid dengan yang hukumnya adalah harus, maka ia perlu menepati syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, mendapat keizinan suami atau wali wanita itu. Seterusnya, tidak memakai bau-bauan yang melampau yang boleh menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, tidak berhias dengan melampaui batas. Yang keempat, tidak bercampur gaul dengan lelaki semasa solat berjemaah di dalam masjid. Dan juga mestilah berada dalam saf, iaitu saf bagi wanita dalam solat jemaah mestilah berada di saf lelaki dan tidak boleh bercampur antara lelaki dan perempuan dalam satu saf. Jika dalam solat pun wanita tidak dibenarkan untuk solat satu saf dengan lelaki, apatah lagi dalam situasi yang lain yang menunjukkan bahawa Islam ni amat menjaga pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. Seterusnya, yang kelima ialah hukum wanita untuk turut serta dalam peperangan ataupun jihad. Hukum asalnya, wanita ini tidak wajib untuk turut serta dalam perang jihad. Sebab hukum untuk jihad ni pada ketika itu diwajibkan untuk kaum lelaki. Dalilnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam berjihad. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa jihad bagi wanita adalah mengerjakan haji. Kemudiannya Ibnu Al-Battal menyatakan bahawa wanita tidak wajib berjihad kerana mereka ini diwajibkan untuk berhijab dan tidak boleh bergaul dengan lelaki. Kita dapat lihatlah walaupun dalam ketika ni maksudnya macam tujuan yang sangat utama dan juga dapat pahala ganjaran yang sangat tinggi dan kedudukan yang amat tinggi dalam Islam, iaitu jihad. Jika dalam perang jihad mempertahankan Islam pun wanita tidak diizinkan untuk bergaul dengan lelaki, apatah lagi dalam kes-kes yang lain yang tidak mendesak atau situasi biasa, jadi tidak dibenarkan. Okey. Seterusnya ialah hukum wanita tidak wajib solat Jumaat. Para fuqaha telah bersepakat mengatakan bahawa wanita ini tidak wajib untuk mengerjakan solat Jumaat. Mazhab Hanafi pula berpendapat wanita tidak wajib untuk solat Jumaat kerana wanita sibuk dengan urusan rumah tangga dan ditegah untuk keluar bersama kaum lelaki dalam keadaan yang boleh membawa kepada fitnah. Alasan ini bererti hukum pergaulan antara lelaki dan lelaki ajnabi ini adalah haram. Pada asalnya adalah haram. Ini berdasarkan kaedah hukum asal satu perkara adalah harus ataupun al-aslu fi asya' al-ibahah. Hukum ini tidak dapat digunakan untuk mengharuskan pergaulan perempuan dan juga lelaki ajnabi kerana nas yang dikemukakan mengenai unsur-unsur larangan pergaulan antara perempuan dan lelaki ajnabi. Kita dapat fahamlah. Dalam Islam ini tidak ada hukum yang khas ataupun yang qat'i yang mengatakan wanita haram untuk bergaul dengan lelaki. Tapi kita dapat lihat bahawa dalam hukum-hukum ni dinyatakan seolah-olah lebih afdal dan juga ada larangan-larangan lain yang tidak menggalakkan wanita untuk bergaul dengan lelaki dan juga untuk mencegah wanita daripada bergaul dengan lelaki dalam keadaan yang bukan darurat dan juga bukan dalam keadaan yang tidak mendesak. Okey, seterusnya saya beri kepada orang lain lah untuk Assalamualaikum. Jadi untuk seterusnya ialah contoh pergaulan. Mereka ada contoh pergaulan yang kebiasaannya dan boleh berlaku dalam masa kini, iaitu yang pertama ialah kita akan tahu macam mana contoh pergaulan ketika darurat di tempat kerja, ketika belajar, dalam kenderaan awam seperti bas dan teksi dalam menyelesaikan masalah, dan pergaulan untuk keperluan seharian manusia itu seperti jual beli, sedekah dan pembayaran zakat. Jadi kita akan tahu batas-batas pergaulan
Yang pertama, pergaulan antara lelaki dan wanita ketika darurat. Dalam syarah Sahih Imam Muslim, Imam Nawawi menyatakan bahawa tiada perbezaan hukum berkhalwat antara lelaki dan antara perempuan dan lelaki ajnabi di dalam dan di luar solat kecuali dalam keadaan darurat. Sebagai contoh, seorang wanita bersendirian dalam perjalanan yang mungkin mendedahkan kepada bahaya, maka lelaki ajnabi boleh bersamanya dengan sekadar untuk membantu dan melindunginya daripada bahaya. Okey. Yang kedua, pergaulan antara lelaki dan perempuan kerana keperluan. Sebagai contoh, dalam keperluan muamalah, jual beli ataupun transaksi yang lain. Ia dibolehkan kerana urusan jenis ini memerlukan akad daripada kedua-dua belah pihak. Ia juga dibolehkan dengan syarat menjaga batas-batas syarak seperti pemakaian yang menutup aurat dan sentiasa menundukkan pandangan dan bercakapan yang biasa. Dan pergaulan ketika bekerja pula. Pergaulan ketika bekerja ialah kedua-dua belah pihak perlu menjaga batas syarak seperti menutup aurat, pakaian yang menutup aurat, menundukkan pandangan, percakapan yang tidak membawa kepada fitnah dan tidak berkhalwat ataupun berdua-duaan. Jadi pergaulan lelaki dan perempuan semasa menjadi saksi. Ia adalah dibenarkan untuk menjadi saksi dalam kes-kes yang ditetapkan oleh syarak di mana perempuan dibolehkan menjadi saksi. Okay. Pergaulan lelaki dan perempuan dalam kenderaan awam. Ia dibenarkan atas alasan ianya merupakan keperluan yang mendesak. Walau bagaimanapun, keharusan ini hanya untuk perempuan yang keluar dengan tujuan syar'i sahaja seperti bekerja, menziarahi keluarga, pesakit dan sebagainya. Batas-batas syarat yang lain perlu dijaga seperti menutup aurat, menundukkan pandangan dan bercakap dalam keadaan biasa. Dan yang bercakap yang tidak menimbulkan fitnah seperti suara mengada-ngada ataupun bercakap tanpa keperluan. Okay. Yang kelima, pergaulan mengikut kebiasaan adat dalam majlis-majlis. Ia dibolehkan dengan syarat menjaga batas-batas syarat seperti pemakaian yang menutup aurat, tidak terlalu bertabarruj, menundukkan pandangan, bercakap dengan suara yang biasa dan normal, pengasingan tempat antara lelaki dan perempuan semasa makan dan lainnya dalam majlis adalah lebih baik berdasarkan kepada kaedah saddu zara'i, menutup pintu-pintu fitnah. Seterusnya, pergaulan semasa belajar. Tiada hadis yang menyentuh perkara ini secara terperinci. Namun, sesetengah ulama berpendapat lelaki dan perempuan tidak boleh bergaul semasa belajar berdasarkan hadis Sa'id Al-Khudri. Ayat ini menunjukkan bahawa tempat belajar lelaki dan perempuan harus diasingkan. Selepas hadis ini dikaji, didapati ia tidak jelas menunjukkan lelaki tidak boleh bercampur dengan perempuan semasa belajar. Jadi hadis tersebut bukan hadis bagi pengharaman pergaulan lelaki dan perempuan semasa belajar, akan tetapi ia lebih sesuai didasarkan kepada kaedah saddu az-zara'i, iaitu menutup pintu-pintu yang boleh mendatangkan fitnah. Jadi seterusnya kita akan berpindah kepada lafaz salam. Makna lafaz salam itu sendiri. Salam adalah ucapan penghormatan yang diucapkan oleh Muslim kepada Muslim yang lain. Kenyataan ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat ke-10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini bermaksud doa mereka di dalamnya ialah subhanaka humma, dan salam penghormatan ialah salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Hukum memberi salam adalah sunat muakkad dan hukum menjawab salam pula adalah wajib. Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang bermaksud hukum memulakan salam itu adalah sunat muakkad. Adapun hukum menjawab salam adalah fardu ataupun wajib secara ijma'. Sekiranya seseorang memberi salam kepada seseorang yang lain, maka yang kedua itu wajib menjawabnya sebagai fardu ain.
Manakala sekiranya diberi salam kepada sekelompok manusia, maka menjawabnya menjadi fardu kifayah. Jika salah seorang menjawabnya, maka sudah cukup atau dan gugur kewajipan menjawabnya bagi yang lain. Dan kalau semua menjawabnya, semuanya dikira sebagai menunaikan yang fardu, sama ada mereka menjawabnya secara serentak ataupun tidak. Jika tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang menjawabnya, maka mereka semua berdosa. Antara lafaz salam yang telah dianjurkan dalam Islam ialah Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muslim ini dituntut untuk menjawab salam yang diberikan dengan lebih baik ataupun membalasnya atau menjawab salam sama seperti yang diucapkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-86 yang bermaksud, dan apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan iaitu salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Okey, seterusnya kita masuk kepada hukum memberi dan menjawab salam. Dalam membahas tajuk ini, para ulama mengatakan hukum mengucapkan salam adalah sunat yang sangat digalakkan dan amat dituntut oleh Rasulullah, iaitu sunat mustahabbah. Perintah ini bukanlah bersifat wajib. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam kalangan ulama. Dalam hukum menjawab salam adalah wajib kerana Allah telah memerintahkan untuk kita untuk menjawabnya berdasarkan firman-Nya yang bermaksud, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Okey, seterusnya. Imam An-Nawawi ada menyebut tentang masalah hukum mengucap dan menjawab salam. Beliau menyebut, ketahuilah bahawa memulakan salam adalah sunnah yang disukai dan ia bukanlah bersifat wajib. Dalam memberi salam, ia juga merupakan sunnah kifayah. Maksudnya, apabila seorang Muslim dalam keadaan berjemaah, maka sudah memadai bagi mereka jika seorang sahaja daripada kalangan mereka yang mengucapkannya. Jika kesemuanya mengucapkan salam, maka itu adalah lebih baik. Dalam menjawab salam, jika diucapkan salam itu seorang, maka perlulah menjawabnya, dan jika diucapkan itu adalah ramai atau berkumpulan, maka ia menjadi fardu kifayah kepada mereka untuk menjawabnya. Apabila seorang daripada mereka sudah menjawab, maka sudah memadai bagi yang lain. Jika kesemuanya tidak menjawab, maka kesemuanya dikira berdosa. Okey, seterusnya kita masuk kepada waktu ketika makruh, haram dan harus dalam memberi salam dan menjawab salam. Dalam kitab Izahul Albab, dalam karangan As-Safarini, dimakruhkan memberi salam kepada beberapa kumpulan seperti yang dinyatakan dalam slide ini, iaitu contohnya adalah orang yang berwuduk, orang yang sedang berada dalam tandas, orang yang sedang makan minum, sedang berperang, sedang membaca Al-Quran dan berdoa, sedang berzikir, sedang mengajar, berkhutbah, dan kita boleh baca seterusnya. Ini adalah waktu yang ketika makruh untuk kita memberi salam. Okey, seterusnya kita masuk kepada waktu yang diharamkan untuk kita memberi salam dan menjawab salam. Situasi di sini adalah seperti haram bagi seorang lelaki memberi salam kepada perempuan yang bukan mahram, yang boleh menimbulkan fitnah. Dan jika diberi salam, haram bagi perempuan tersebut menjawab salam. Begitu juga haram bagi seorang perempuan memberi salam kepada lelaki. Jika lelaki
tersebut menjawab, maka hukumnya adalah makruh. Contoh dalam situasi lain pula adalah seperti sekiranya perempuan tua yang tidak mendatangkan fitnah seperti perempuan tersebut berumur lah, maka diharuskan atau dibolehkan dia memberi salam kepada lelaki dan wajib kepada lelaki tersebut untuk menjawabnya. Boleh bagi lelaki memberi salam kepada sekumpulan perempuan. Begitu juga boleh bagi sekumpulan lelaki memberi salam kepada perempuan. Dan ini semua berlaku jika tidak berlaku dan menimbulkan fitnah kepada lelaki dan perempuan tersebut. Dan contoh lain adalah waktu yang diharamkan adalah menjawab salam dan dalam solat. Dan orang yang menjawabnya boleh terbatal solatnya jika dia menjawab salam. Okay, seterusnya kita masuk kepada waktu yang harus. Imam An-Nawawi menyatakan bahawa sekiranya dalam satu kumpulan atau majlis terdiri daripada orang-orang Islam dan bukan Islam, maka harus memulakan untuk memberi salam kepada kumpulan tersebut. Tetapi dengan niat untuk memberi salam kepada orang-orang Islam. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, beliau telah mengemukakan dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah harus dan dibolehkan memberi salam kepada orang bukan Islam kerana ucapan salam adalah adab dan sunnah. Kerana orang Islam ini dituntut untuk melakukannya. Tetapi orang Islam hanya perlu menyebut dengan lafaz Assalamualaikum dan jangan menyebut dengan lafaz jamak iaitu Assalamualaikum. Bagi pandangan kedua pula, dilarang memberi salam kepada orang bukan Islam sehingga mereka yang memulakan terlebih dahulu. Perkara ini adalah berdasarkan hadis Nabi, iaitu maksudnya sesungguhnya aku akan pergi ke Yahudi esok. Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi. Namun sekiranya mereka memulai memberi salam, maka katakanlah wa'alaikum. Okey, seterusnya kita masuk kepada hukum memberi salam antara lelaki dan wanita. Persoalan yang timbul adalah yang memberi salam antara satu sama lain. Perkara ini dibincangkan oleh para ulama, iaitu Imam An-Nawawi telah menyebut dalam Al-Majmu', hukum memberi salam kaum wanita dengan wanita lain adalah sama hukumnya antara lelaki dan lelaki. Para ulama mazhab mengatakan jika seorang lelaki memberi salam ke atas seorang perempuan atau perempuan memberi salam kepada lelaki, sekiranya di antara mereka berdua terdapat hubungan mahram atau perkahwinan atau hamba, maka hukumnya adalah sunat dan hukumnya adalah wajib untuk menjawabnya. Tetapi sekiranya tiada hubungan tersebut, iaitu hubungan mahram, maka tidak wajib untuk kita menjawabnya. Tapi jika wanita tersebut sudah tua, maka dia adalah terkeluar daripada punca fitnah dan dibolehkan untuk menjawab salam. Seterusnya berkata Al-Mutawali, jika seorang lelaki memberi salam kepada seorang perempuan yang ajnabi, tidak boleh baginya untuk menjawabnya. Kalau perempuan itu memberi salam, makruh bagi lelaki tersebut untuk menjawabnya. Seterusnya, next slide. Sekiranya sekelompok wanita memberi salam kepada seorang lelaki atau sekelompok lelaki memberi salam kepada seorang wanita, maka hukumnya adalah sunat jika tidak ditakuti tidak menimbulkan sebarang fitnah. Hal ini adalah berdasarkan hadis daripada Asma bin Yazid yang berkata, maksudnya, Nabi berjalan berhampiran kami dan mengucapkan salam kepada kami. Kemudian perkara ini dikuatkan dengan kenyataan daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam
kitabnya Al-Fathul Mu'in, iaitu wanita asing yang tidak bersamanya wanita lain, maka haram dia menjawab salam lelaki asing dan memulakan salam. Begitu juga makruh baginya untuk menjawab salam wanita itu dan haram bagi lelaki tersebut untuk memulakan salam. Berdasarkan kenyataan di atas, kita jelaslah bahawa hukum memberi salam antara lelaki dan wanita adalah dibolehkan dan diharuskan, tetapi dengan syarat yang telah ditetapkan, iaitu perlu aman daripada berlaku atau menimbulkan sebarang fitnah. Dan syarat ini diikat oleh para ulama dengan sebab hubungan, iaitu mahram. Okey, seterusnya kita masuk kepada memberi salam antara Muslim dan bukan Muslim. Dalam konteks memberi salam, para ulama tidak membenarkan untuk kita memulakan ucapan salam kepada orang bukan Islam, kerana Nabi telah melarang kita untuk melakukan perkara tersebut. Berdasarkan hadis, iaitu daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda bahawa janganlah kalian memulakan ucapan salam kepada orang Yahudi dan juga Nasrani. Seterusnya, dalam konteks menjawab salam, para ulama berpendapat dengan membenarkan, tetapi dalam hal ini terdapat sedikit perselisihan pendapat antara ulama dalam menentukan lafaz yang kita sepatutnya ucapkan dalam menjawab salam. Dalam perselisihan ini terdapat beberapa pendapat, iaitu pendapat pertama, kita hanya dibenarkan untuk menjawab salam dengan ringkas, iaitu dengan lafaz wa'alaikum sahaja. Antara dalil yang digunakan adalah daripada riwayat Anas bin Malik. Maksudnya, apabila ahli kitab mengucapkan salam ke atas kamu, maka katakanlah kepada mereka wa'alaikum. Dan bagi pendapat kedua pula, dibenarkan untuk jawab ucapan tersebut sama seperti yang diucapkan, tetapi perlulah jelas bahawa apa yang diucapkan itu tidak mempunyai maksud yang tidak baik. Antara dalil yang digunakan adalah, maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu, daripada dalam surah An-Nisa ayat 86. Jadi, walaupun Islam membenarkan atau mengharuskan kita sebagai orang Islam untuk menjawab salam daripada orang yang bukan Islam, para ulama telah membahagikan kepada 3 keadaan dalam hukum menjawab salam kepada mereka ni. Yang pertama adalah apabila orang yang bukan Islam itu mengucapkan salam dengan lafaz yang jelas seperti Assalamualaikum, maka kita dibolehkan untuk menjawab Waalaikumsalam seperti biasalah, tanpa perlu diringkaskan. Okay, pendapat kedua pula, apabila orang bukan Islam mengucapkan salam dengan lafaz yang tidak jelas dan kita ragu-ragu dengan ucapan salam tersebutlah, maka dalam hal ni kita dibenarkan untuk menjawab dengan wa'alaikum saja, kerana ditakuti ucapan tersebut mengandungi perkara yang tidak baik. Okay, seterusnya, tarjih dalam masalah menjawab salam. Apabila orang bukan Islam mengucapkan salam kepada kita dengan lafaz yang baik, maka jawapan ucapan tersebut adalah sama seperti yang kita ucapkan atau lebih baik daripada itu. Maka pendapat yang mengatakan cukup sekadar menjawab dengan wa'alaikum ni adalah untuk keluar daripada khilafah, segala keraguan untuk orang Islam dalam memberi salam. Jadi kesimpulannya adalah kita ni digalakkan untuk memberi salam kerana ia adalah termasuk dalam sunnah yang dituntut dan wajib untuk kita menjawab salam tersebut. Dan dalam memberi salam dan menjawab salam ni kita perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
yang di mana juga telah disediakan oleh para ulama lah. Okey. Sekian saja dari kami, pembincangan kami. Sekian, terima kasih.